Abad ke-16, aliran dan gaya. Seni cetakan pada abad ke-16 merupakan kesinambungan dari abad ke-15. Pada abad ini, cetakan kayu berkembang di Jerman, kesan pengaruh gaya realisme dan penggunaan perspektif dalam seni catatan Itali. Bandar Florence dan Venice menjadi lokasi penting dalam perkembangan seni Renaissance. Seni cetakan kayu ini mengekalkan tema dekorasi iaitu menggunakan rekaan geometri secara berulang-ulang dan bingkai gambar yang bercorak. Namun, pada pertengahan abad ke-16, cetakan kayu dikatakan kurang mendapat perhatian pelukis berbanding dengan cetakan gulisan dan intaglio. Terdapat imej-imej cetakan mula dijual di bandar pelabuhan Antwerp, Belgium. Kemungkinan cetakan-cetakan tersebut dibawa oleh pedagang dan pengembara yang datang ke bandar tersebut. Gerbang seni. Intaglio ialah proses melukis dengan cara mengukir pada plat logam atau kayu dan kemudiannya dicetak. Dakwat diletakkan dalam alur tulisan dan dicetak menggunakan mesin. Misalnya, aquatinta dihasilkan melalui tindak balas asid ke atas rekaan di atas plat besi. Cabar minda. Apakah yang mempengaruhi perkembangan gaya realisme dalam seni cetakan? Cornelis Matsys, Four Blind Peasants, 1550, gurisan asid. Hans Elias Jan Collett, 1523 atau 30 hingga 1580. Beliau dilahirkan pada tahun 1525 atau 30 di Brussels, Belgium. Merupakan pelukis yang mahir dalam cetakan gurisan. Karya cetakan gurisan yang terkenal ialah The Spanish Fury, 1577. Contoh karya yang lain ialah Life of Saint Francis Monilium Bolarum in Aquarium Artificiosisme Icon, Ten Print, 1581 dan The Father of the Desert. Hans Elias Jan Collett, The Spanish Fury, 1577, gurisan asid. Abad ke-17, aliran dan gaya. Perkembangan seni halus pada abad ke-17 menyaksikan gaya dan aliran Mannerisme. Gaya dan aliran ini menolak gaya Renaissance yang bercirikan ajaran dan fahaman agama Kristian. Pada era ini juga muncul aliran Barok di Itali, iaitu karya seni yang dihasilkan untuk tujuan propaganda dan bersifat sandiwara bagi meraih simpati menerusi kesan dramatik dan kemuliaan dalam karya-karya mereka. Seni cetakan teknik gurisan asid atau etching dikatakan mula berkembang pesat pada abad ke-17. Hal ini seiring dengan perkembangan dan inovasi dalam proses cetakan menggunakan bahan kimia dan pengenalan plat tembaga. Contoh pelukis yang terpengaruh dengan gaya seni Mannerisme ialah Jacques Callot, Rembrandt van Rens dan Giovanni Benedetto Castiglione. Rembrandt merupakan seorang pelukis inovatif yang mahir dengan teknik gurisan asid pada era tersebut. Gerbang seni. Cetakan monotype di Malaysia dikatakan dimulakan oleh beberapa pelukis seperti Siah Kim, Joe dan T.K. Karen setelah melihat pameran solo Pradhan Sirsonta
di Kuala Lumpur pada tahun 1963. Pelukis dan karya Jacques Callot 1592 hingga 1635 dilahirkan pada tahun 1592 di Nancy, Perancis, merupakan pelukis aliran barok yang mahir dalam cetakan gurisan asid, menghasilkan lebih 1,400 karya cetakan bertemakan gipsi, keagamaan dan imej ketenteraan, memaparkan lanskap sebagai latar belakang. Contoh karya beliau ialah The Fair at Impruneta 1620, Saint Amand 1622, The Martyrdom of Saint Sebastian 1634 dan The Steel Khan 1619. Jacques Callot, The Fair at Impruneta 1620, gurisan asid. Jacques Callot, The Steel Hunt 1619, gurisan asid. Giovanni Benedetto Castiglione 1609 hingga 1664, dilahirkan pada tahun 1609 di Genoa, Itali, dikenali sebagai Second Gecchetto di Itali dan Le Bernadette di Perancis. Terkenal dengan karya beliau yang bertemakan keagamaan menerusi cetakan gurisan asid, merupakan pelopor cetakan monotype pada sekitar tahun 1648. Contoh karya cetakan beliau ialah The Genius of Castiglionis 1641, Melancholy 1645 hingga 1646 dan The Nativity with Angel 1655. Giovanni Benedetto Castiglione, The Nativity with Angel 1655, cetakan monotype. Giovanni Benedetto Castiglione, Melancholy 1645 hingga 1646, gurisan. Contoh karya pelukis lain: Anthony van Dyck, Peter Bruegel, The Youngest 1626 hingga 1633, gurisan asid. Rembrandt van Rens, The Windmill 1643, gurisan asid. Abad ke-18 dan 19, aliran dan gaya. Karya seni mengalami perubahan percambahan idea, gaya dan aliran baru berikutan perkembangan ilmu sosial politik. Gaya dan aliran seni yang wujud pada abad ini antaranya ialah Rokoko, Neoklasisisme, Romantisisme, Realisme, Impresionisme dan Post-Impresionisme. Seni cetakan barat pada abad ke-18 dan ke-19 dikatakan berfungsi untuk tujuan komersial. Pada era ini muncul tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas Bewick, William Hogarth, James Albert McNeill Whistler dan Edward Munch yang mahir dalam seni cetakan. Terdapat juga pelukis aliran Impresionisme barat seperti Mary Cassatt, Edouard Manet, Claude Monet dan
The Degas, yang terpengaruh dengan ciri-ciri gaya pelukis cetakan Jepun. Gaya ini tidak mempunyai titik tumpuan tetapi mencipta komposisi simetri yang ketara, iaitu subjek utama tidak diletakkan di bahagian tengah. Gerbang seni. Cetakan blok kayu dari Jepun menjadi terkenal di Perancis pada tahun 1860-an. Hiroshige dan Hokusai ialah contoh pelukis cetakan Jepun yang menggunakan blok warna rata, terang dan besar. Pelukis dan karya William Hogarth, 1697 hingga 1764, dilahirkan pada tahun 1697 di London, England. Berkebolehan dalam seni catatan dan cetakan gurisan, mempelajari cetakan gurisan daripada Alice Gamble di Leicester Field, England. Kebanyakan karya beliau bertemakan satira politik dan potret realistik. Contoh siri karya beliau yang terkenal ialah A Just View of the British Stage 1724, The Bench 1758 dan An Election 1758. William Hogarth, The Bench 1758, Gurisan. William Hogarth, An Election 1758, Gurisan. Thomas Bewick, 1753 sehingga 1828, dilahirkan pada tahun 1753 di England. Pelukis cetakan gurisan kayu dan penulis buku sejarah berkaitan alam semula jadi, misalnya buku A History of British Bird, terkenal dengan karya cetakan gurisan kayu seperti The Angler and the Little Fish 1776, The Chillingham Bull 1789 dan The Yellow Wagtail 1797. Thomas Bewick, The Chillingham Bull 1789, gurisan kayu. Thomas Bewick, The Yellow Wagtail 1797, cetakan kayu. James Albert McNeill Whistler, 1834 sehingga 1903, dilahirkan pada tahun 1834 di Amerika Syarikat, pelukis aliran impresionisme yang pernah belajar gurisan asid dengan Marc Charles Gabriel Clerc di Perancis pada sekitar tahun 1855. Contoh karya cetakan terkenal beliau ialah The Falls 1861, Billingsgate atau Billingsgate Market 1899 dan The Wine Glass 1858. James Albert McNeill Whistler, Billingsgate atau Billingsgate Market 1859, gurisan asid dan dry point. James Albert McNeill Whistler, The Wine Glass 1858, gurisan asid.
Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Baju t-shirt dicetak daun, warna hijau paling menawan. Terus gigih seperti meruntun, gugur juga buah kejayaan.